Kita kini sudah di pertengahan Ramadan dan saya pasti ramai juga yang menggunakan hujung minggu ini untuk berbelanja, mencari kelengkapan dan juga persiapan untuk Aidilfitri. Dan dalam minggu depan juga di mana KWSP hari ini mengeluarkan kenyataan dah terima 5.3 juta permohonan bernilai 40.1 bilion ringgit untuk pengeluaran khas, di mana pengeluaran pertama dapat dikeluarkan pada 20 hari bulan depan. Penjawat awam juga di beberapa negeri dan juga di peringkat persekutuan juga akan terima pembayaran khas dan juga bantuan khas. Bagaimana menguruskan poket kita untuk Hari Raya Aidilfitri ini? Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia dan juga merupakan pakar keuangan pengguna bersama dengan saya. Dah siap berbaju Melayu, Prof. Prof, bagaimana nak menguruskan keuangan dan juga bagaimana kita perlu realistik? Hari Raya awal bulan, panjang lagi bulan 5 tu kalau kita tak uruskan keuangan kita dengan baik. Apa yang kita perlu tahu ataupun pengguna perlu tahu untuk berbelanja menjelang Aidilfitri ini? Baik, terima kasih. Saya rasa perkara yang paling utama dan perlu diberi perhatian adalah bagaimana untuk kita menghadapi kehidupan selepas kita di musim perayaan. Kita tak nak sampai kita, yalah maklumlah orang kata dah 2 tahun kita tidak menyambut perayaan, kita raya tahun ni balas dendam, kita shopping sakan sehingga kan menyebabkan kita berhutang pula selepas raya. Itu satu perkara yang kita perlu perhatian. Saya yakin pasti bahawa macam kita cakap tadi tu, insya-Allah akan ada inisiatif sebagai contohnya KWSP benar-benar keluarkan, malah pejabat awam juga diberikan bonus. Sikit sebanyak jumlah wang yang diterima tu seharusnya kita uruskan sebaik yang mungkin lah ya. Perlu ada satu, saya rasa, bajet khas khusus yang kita perlu sediakan. Ke mana wang yang kita perolehi itu dapat untuk kita belanjakan ya. Jadi saya cadangkan kalau boleh kita bagi mereka yang berkeluarga, elok adakan perbincangan, kita sediakan list, kita ikut keutamaan, perkara-perkara yang perlu dibelanjakan. Cuba elakkanlah ya daripada berbelanja lebih. Ni kadang-kadang kita terlampau gairah sangat ni, macam-macam kan. Shopping sana, shopping sini, kita ada macam-macam laman web, social media yang menggalakkan kita untuk berbelanja. Kita kena harus ingat bahawa wang yang ada tu sangat terhad, kita perlu gunakan untuk perbelanjaan yang lebih penting selain pada, tak, maksud saya tidak salah kita nak berbelanja untuk musim perayaan, tapi kita kena amalkan konsep yang penuh kesederhanaan. Tapi Prof, mana mungkin kita tak berbelanja lebih? Ni dah 2 tahun tak dapat beraya. Satu, beli baju raya. Tapi satu lagi, perbelanjaan nak berziarahi pekerti bulan raya. Duit raya pun sudah pasti anak-anak saudara dah tunggu lebih. Jadi nak tak nak kena ada yang kata 4,500 tak cukup untuk perbelanjaan duit raya. Tapi realitinya, raya pada awal bulan. Panjang lagi nak tunggu sehingga dapat gaji yang seterusnya. Satu. Dan dua, realiti semasa kepenggunaan sekarang, inflasi cukup tinggi, harga barang semua naik. Jadi bagaimana Prof mungkin dapat memberikan situasi bahawa dalam kegairahan kita nak beraya itu, sebenarnya kita dalam waktu yang susah daripada segi poket pendapatan kita pada hari ini? Okey, jadi sebab kalau kita tengok dari segi strategi pengurusan kewangan, dia ada dua je cara kita bagaimana kita nak mengurus kewangan. Tak kira dalam apa keadaan sekalipun, endemik, pandemik ataupun musim perayaan. Yang pertama seharusnya kita kena kawal perbelanjaan. Kita kata susahlah mungkin nak kawal perbelanjaan sebab orang gairah nak sambut perayaan. Saya kata tak salah, kita boleh berbelanja. Tapi yang kedua, kaedahnya adalah bagaimana kita perlu fikirkan apa kaedah strategi yang kita boleh menjana pendapatan dalam keadaan sekarang tadi tu. Okey. Katakanlah ada dalam kalangan kita ni yang pandailah buat kuih raya lah, menu-menu dekorasi, kita boleh gunakan kemahiran-kemahiran yang kita ada ni untuk kita menambah sumber pendapatan. Betul, kalau mengikut kajian yang pernah saya dan juga rakan-rakan di fakulti lakukan, memang secara umumnya terdapat peningkatan antara 1 hingga 3 kali ganda perbelanjaan masa musim perayaan. Jadi memang benarlah ya, bila musim perayaan ni secara automatiknya perbelanjaan kita akan meningkat. Betul, seperti yang dikatakan bahawa kalau kita tengok sekarang ni kadar inflasi meningkat. Malah kita tengok ramai yang report kata harga tiket bas mahal lah, harga kapal terbang mahal, harga barang besar mahal. Jadi perkara-perkara ini kita perlukan perancangan pengurusan kewangan yang teliti tadi tu. Kawal, kita tadi tu gunakan kaedah-kaedah seperti yang kita tadi tu. Kemudian perlu fikirkan apa kaedah bagaimana kita boleh menambahkan sumber pendapatan kita untuk berbelanja di musim perayaan ini. Prof, kalau saya ada 1 minit saja lebih masa yang berbaki, tapi secara idealnya, berapa peruntukan yang perlu dibelanjakan untuk Hari Raya Aidilfitri ni? Berapa ribu agak-agaknya? Angka yang mungkin kita dapat agak. Saya boleh jangkakan ya, kalau berdasarkan keadaan sekarang ni, dia yang idealnya adalah di antara 2,000 ke 4,000 lah. Itu antaranya. Tapi walau bagaimanapun saya nak katakan itu secara umumnya, ia bergantung juga kepada
keselesaan, kemampuan dan juga mengikut lifestyle gaya masing-masing lah ya. Jadi itu antara umumnya antara 2 hingga 4,000. Bergantunglah sebab kalau tengok pakaian raya tadi tu, juadah raya tadi kita kata zakat fitrah kena bayar, duit raya anak-anak, anak saudara kan. Termasuklah juga pembelanjaan kenderaan kita nak balik kampung, minyak, tol, penyelenggaraan, itu antara range dia lah. Okey, Prof, masa kita pendek untuk petang ni tapi insya-Allah minggu depan kita bincang lagi dengan panjang lebar perkara ini. Bagaimana kita dapatkan tips-tips 2,000 hingga ke 4,000, ada tak jumlah itu di tangan anda sekarang? Bagaimana kita dapat uruskannya? Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM kerana sudi bersama kami pada petang ini. Sekian saja Fokus untuk minggu depan. Teruskan bersama kami lagi esok.